Baik, bertemu lagi dalam 6 Negeri Memilih bersama saya Gigi dan juga Afizi. Kita nak kongsikan kepada anda perkembangan terbaru ini dari Twitter Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Peratus pengundi yang keluar mengundi pagi undi biasa sehingga jam 2 petang ini. Kita saksikan sudah rata-rata negeri dah hampir lebih 50%. Kedah 56%, Kelantan 45%, Terengganu 56%, Pulau Pinang 53%, Selangor 51%, Negeri Sembilan 49%, PRK Kuala Terengganu 52%. Itu satu saya kira angka yang sangat baik juga. Cuma Kelantan dan juga Negeri Sembilan masih belum mencapai 50% lagi, Fizi. Betul. Baik, dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada kos sara hidup. Saya dan juga Gigi, kami daripada tim Awani Pagi. Awani Pagi ni dia ada satu program pantau kos sara hidup. Dia cerita tentang macam mana rakyat nak melihat kepada ekonomi negara yang pada ketika 2023 ni kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Cabaran daripada segi ketidaktentuan ekonomi, mata wang dan juga geopolitik yang sememangnya di luar kawalan kita, dan bagaimana untuk pastikan bahawa sekurang-kurangnya kita dapat menjamin kesejahteraan dan juga sara hidup rakyat itu berada pada tahap yang boleh kita kawal. Dan isu kesara hidup dan juga peluang pekerjaan ni boleh dikatakan mendasari rakyat Malaysia, tak kira musim pilihan raya ataupun tak. Dan Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia, Datuk Dr. Madeline Burma, berpendapat sekiranya mana-mana parti politik dapat mencuit hati anak muda dengan isu pekerjaan yang mungkin dapat menarik sokongan. Jadi kita dengarkan sikit apa kata Dr. Madeline Burma berkaitan dengan perkara tersebut. Isu yang masih lagi mendasari masyarakat kita ataupun rakyat Malaysia secara umum, sama ada yang negeri yang mengundi atau tidak hari ini, iaitu kos sara hidup. Yang itu memang pertama, sebut aja kalau kita pergi ke lapangan memang itulah cerita yang pertama. Yang kedua, pekerjaan. Okay? Especially di kalangan anak muda. Ini sangat-sangat penting isu, sebab masalah yang kita dengar dari tahun lepas pun ialah berkaitan macam mana kita lihat anak-anak muda kita masih lagi menceritakan tentang kesukaran untuk mendapat pekerjaan. Bukannya tiada pekerjaan. Kalau kita tengok, ahli ekonomi mengeluarkan angka. Menunjukkan kita dah guna tenaga penuh lah, kadar pengangguran itu dah menurun dan sebagainya. Tapi mereka ni bercerita tentang pekerjaan yang kita menggunakan dulu istilahnya ialah ada yang marah lah, gaji yang bermaruah. Mungkin itu angka ayat tu mungkin tak berapa sedap. Tetapi maknanya not just a job, but a decent job. Itu yang penting. So bagi saya, kalau ahli politik boleh mencuit hati anak muda, bagi saya ini akan menentukan. Dan yang ini berkait dengan kos hidup, dan kalau anak muda tu memang pekerjaan lah. Itu dia. Dr. Madeline Burma, Esther pula kata macam mana berkaitan dengan ada fokusnya adalah anak muda. Bagaimana untuk mencuit hati mereka dengan perkara-perkara yang sememangnya menjadi isu terhadap mereka. Anak muda banyak benda kita nak fikir kan. Nak kahwin, nak beli kereta, mendapat pekerjaan yang sememangnya wajar dengan gaji yang dan kerja yang kita jalankan. Kemudian kita nak memikirkan beli banyak-banyak perkara lah lagi untuk kita perancangan untuk masa depan. Masuk 30 dah cerita isu lain dah. Tapi masih lagi berkisar dengan tentang perkara yang sama jika kita tak dapat selesaikan isu-isu yang pada umur kita tahun 20-an tu, Esther. Okey, sebenarnya bagi pandangan saya, bagi anak muda lah kan, pada masa ini seperti apa yang Profesor katakan tadi berkenaan tentang anak muda dan tentang pekerjaan dan kos sara hidup. Sebab bagi saya, sebenarnya saya sebagai seorang pelajar perundangan, saya masih sekarang tiada jaminan. Kalau saya habis perundangan ini, saya akan memiliki kerja. Sebab keadaan ekonomi pada 10 tahun yang akan datang, contoh macam sekarang saya berusia 20 tahun. Kalau saya memulakan ijazah saya tahun ini, dalam 4 tahun saya akan ambil masa untuk habiskan dan untuk melaksanakan internship, chambering dan lain-lain. So dalam tempoh 7 tahun yang akan datang, bagaimana situasi ekonomi di negara kita? Ianya berlainan sangat. Itu satu perkara. Kedua, kalau kita ingin menyentuh tentang kos sara hidup, kita kena peka bahawasanya kos sara hidup ni selepas COVID-19 dah berubah.
di mana kita boleh melihat berlakunya peningkatan harga barang, berlakunya peningkatan dalam purata gaji. Oleh itu, apa yang saya ingin sampaikan di sini, kerajaan perlu mengambil inisiatif untuk membantu anak muda, terutamanya dengan manifesto yang dibentangkan direalisasikan. Itu harapan saya. Kalau kita melihat tentang inisiatif yang sedia ada untuk anak muda, terutamanya bagi saya sebagai seorang belia yang berada di pengajian tinggi, yang pertama adalah berkaitan tentang menu ramah. Di mana bagi saya perkara ini merupakan satu inisiatif yang sangat membantu. Apabila saya pergi ke fast food restaurant ke apa, bila ada menu ramah ini, saya memang pilih perkara itu sebab ianya membantu saya untuk mengurangkan kos sara hidup, dan juga kita juga tidak boleh melupakan anak muda yang merupakan anak sulung dalam keluarga, di mana mereka bukan sekadar menampung diri mereka sahaja, tetapi mereka juga bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan keluarga mereka. Sebab kalau kita melihat mengikutkan Belanjawanku 2023 yang diterbitkan oleh KWSP dengan kerjasama Pusat Penyelidikan Sosial Universiti Malaya, mereka dapat tahu bagi anak muda yang dalam golongan bujang yang baru habis kerja, yang memulakan kerja mereka sekurang-kurangnya memerlukan 2,200 untuk hidup secara selesa, dan sekiranya mereka ingin memiliki kereta, mereka memerlukan peningkatan kewangan sejumlah 35%. So kita boleh tengok realiti di negara Malaysia ini pada masa kini memang anak muda mereka susah nak cari kerja, walaupun mereka dapat kerja untuk menampung diri dan keluarga, mereka menghadapi suatu kesukaran. So itu adalah pandangan saya. Dan isu yang dihadapi oleh anak muda ni bukan satu isu baru kan? Betul. Dia isu yang lama. Jadi kita nak juga kita nak panaskan kembali perbincangan kita dengan penyertaan Parti Muda dalam PRN ni. Untuk Hafizi rasa dia akan bawa satu perubahan ke? Sebab kita tengok naratif yang cuba dibawakan, dan juga macam mana impak muda dalam PRN pada kali ini. Katanya mereka ni mahu bawakan perubahan daripada segi politik, reformasi dan sebagainya. Perubahan yang paling ketara yang dibawa oleh Parti Muda adalah satu peralihan naratif dari segi perbincangan politik. Seperti mana yang kita tahu, PH dan PN mempunyai caranya sendiri dalam membincangkan isu, dan ada dalam kalangan isu ini merupakan sesuatu yang tidak berapa kena dengan jiwa orang muda. Jadi disruptor bukan saja Parti Muda tapi parti yang sejenis dengannya boleh membawa alternatif ini dan memberikan satu pilihan untuk mereka yang memahukan sesuatu perubahan yang dapat dilakukan dengan lebih drastik dan cepat. Kerana kita tahu bahawa apa yang disebutkan oleh Esther ini bukan masalah baru, dan suara anak muda tersebut perlu dibawa oleh gabungan politik, termasuklah oleh Parti Muda dalam konteks ini, terutamanya oleh Parti Muda, kerana mereka katakan mereka membawa satu suara oleh anak-anak muda terutamanya, dan mereka yang telah lama mahukan satu perubahan secara efektif dan bukan sahaja retorikal. Dan dalam konteks ini bagi saya apa yang dibawa oleh Parti Muda ini masih baru, dan pilihan raya ini akan menunjukkan sama ada pembawakan identiti ini merupakan sesuatu yang anak-anak muda dapat mengaitkan diri mereka dengan perkara tersebut. Kerana kita dapat lihat daripada kajian Ilham Center, anak muda hari ini 60% masih terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh Perikatan, walaupun isu-isu yang dibawa Esther ini turut terpakai kepada mereka yang terutamanya di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Isu seperti tidak ada kerja adalah satu, tetapi ada kerja tetapi underemployed. Itu merupakan satu isu yang lebih ketara, kerana walaupun nampak macam kadar pengangguran dah turun, tetapi ramai yang mempunyai pekerjaan itu adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tidak setara dengan pendidikan yang mereka ada. Jadi pendekatan dibawa oleh Parti Muda ini adalah dikatakan sebagai sesuatu yang mendiskusikan isu dan membicarakan boleh kita kata game changer dengan solusi. Mungkin kerana apa yang dibawa oleh Parti Muda ini telah dilakukan oleh Pakatan Harapan pada awalnya Pakatan Rakyat, tetapi mungkin selepas lama berada dalam kerajaan dan juga dengan satu strategic partnership bersama dengan Barisan Nasional, mungkin ada kekangan kepada apa yang Pakatan Harapan boleh bawakan. Jadi dengan adanya disruptor seperti Parti Muda ini, diharapkan mereka kembali ke landasan di mana suara anak-anak muda ini penyelesaiannya dan diskusinya adalah berkaitan dengan isu dan penyelesaian, dan bukan sahaja sebagai taburan untuk memenangi undi. Dr. Itu yang paling Nazri, penting. melihat pada kedudukan Parti Muda sendiri, Parti Muda itu kita lihat satu gabungan yang mungkin sinonim dengan orang muda juga. Tapi bagaimana kedudukannya? Kalau Parti Muda kalah dalam kebanyakan seat, adakah ini ia akan menjadi obsolete macam Parti Pejuang? Pandangan doktor? Ya, dalam konteks kepartian kan, pengalaman,
amalan, sumber sangat-sangat penting untuk bertahan kan, perjuang kan dengan sumber yang agak baik kan kalau berbanding Tapi dengan muda. dia bertanding banyak seat ni dalam PRN ni. Ya. Sebab tapi bagi saya muda masih lagi terlalu muda. Maksudnya bukan muda daripada segi ketidakupayaan. Maksudnya daripada sudut waktu tu. Bagi saya dia masih lagi proses penjenamaan, ambil pengalaman, dan bagi mereka, bagi saya muda tak letakkan piawaian yang tinggi. Bagi dapat bersaing banyak tempat itu pun dah kira satu kemenangan kan. Kalau kita lihat banyak juga parti-parti yang baru tidaklah bertanding 1-2 kali terus menang kan. Mereka akan belajar kan branding dan sebagainya, sebab dalam konteks kepartian akar umbian itu penting, nak cipta jenama kan. Sebab tu Barisan Nasional kan, walaupun kita nampak contohnya undi semakin berkurang sejak PRU 2008, 13, 18, 2022 kan, tapi sebab akar umbi itu masih ada, makin kuat. Sedangkan muda sebaliknya kan, baru mula lebih kurang 2020 begitu kan. Jadi perlukan masa untuk bertapak. Tapi mereka tak telah mula memperkenalkan diri dan membuat keputusan yang agak drastik daripada bersama berikat dengan salah satu perikatan dengan Pakatan Harapan sebelum ini dan mengambil langkah keluar selepas mereka lihat ada masalah ideologi ataupun kebersamaan ataupun kerjasama yang agak ketara kan, sebab dilihat seperti redundant kan daripada parti-parti dalaman yang ada sayap-sayap fungsi dan juga segmen masyarakatnya. Kalau kata tadi Cik Hafizi tadi, demografi kan, pengundi yang sama. Jadi ambil keputusan yang tegas kan dalam mencipta naratif yang baru kan, cuba disrupt dengan politik yang agak lama pada hari ini. Malah kalau berjaya kan, dia boleh mengubah politik lama ni yang begitu personalistik, elitis dan juga personalistik sifatnya kepada perkara yang lebih baru, yang lebih segar kan, dan juga progresif antaranya kan. Tapi buat masa sekarang ini, sebab dalam konteks politik Malaysia, pertama parti, nombor dua calon yang popular sangat-sangat diperlukan, dan yang ketiga sumber. Masalah pejuang saya fikir kadang-kadang cuba sekali kan, dan ini juga kita lihat bermain dengan parti-parti politik elit lama. Kalau kita boleh bandingkan dengan Semangat 46 kan, hanya bertahan 2 pilihan raya saja. Kemudian kebanyakannya kita suka ambil langkah pendek, bergabung dengan parti yang dah bakar umbi. Sebab tu kalau kita perasan, banyak parti dia suka bergabung sama ada dengan PAS, contohnya Bersatu sebab dia bakar umbi, ataupun Bersatu sebelum ni pernah juga bersama DAP dan juga PKR sebab bakar umbi. Tapi kalau mereka bersama dengan parti tidak bakar umbi, Tun Mahathir sendiri bukan sekadar kalah, tetapi hilang deposit, hilang gawi kan. Cuba bayangkan, kerana parti itu tidak berakar umbi kan. Tapi muda saya ingat mempunyai peluang yang lebih besar kalau dibandingkan dengan pejuang. Sebab mungkin yang pertama, kalau pejuang saya fikir mungkin target populasinya 40 ke atas, sedangkan muda tadi kita pun tahu kan, segmentasi 20-30 itu begitu ramai, dan juga 30 ke 40 yang kedua kan. Jadi chances tu lebih besar. Tapi untuk buat masa ini menenggelamkan PHBN dan juga perikatan itu dengan masih lagi belum berakar umbi, saya rasa agak sukar. Tapi kalau terus diberikan gerak kerja, buat pelaburan, penjenamaan kan, cipta buat daripada awal lagi jago-jago di peringkat lokal kan, negeri dan juga nasional, saya fikir itu boleh dalam PRU yang ke-16 nanti. Perlu lagi investment, tapi ini bagi saya pengalaman yang cukup baiklah untuk mendirikan identiti muda itu sendiri, bukan sekadar daripada segi naratifnya tapi juga daripada segi aksinya kan dalam PRN kali ini. Ya, dalam minit-minit terakhir inilah nak saya celah juga berkaitan tumpuan kursi panas ini, terutama sekali Datuk Seri Azmin Ali. Kalau Datuk Seri Azmin kalah, apa maksudnya? Adakah keretnya akan terkubur? Dan kalau Datuk Seri Azmin Ali menang, apa maksudnya? Kalau menang, apa mungkin maknanya pada politik Selangor keseluruhannya? Saya nak celah sikit soalan tu kepada Dr. Nazri. Okey, kalau menang Datuk Seri Azmin, maksudnya Perikatan Nasional tu ada kedudukan yang baiklah kan. Dan itu mungkin sedikit sebanyak memberi kesan kepada politik di peringkat nasional lah. Kita faham bahawa akan ada gerakan ni dibaca dan sebagainya. Bergantung juga dengan reaksi pemimpin Barisan Nasional di peringkat atasan kan. Jika tewas, saya tak fikir ini adalah usaha yang terakhir kan. Dalam politik ni biasalah ada jatuh bangunnya, dan Datuk Seri Azmin adalah orang lama kan. So, jadi kalah-kalah pada hari ini kan, dengan sentimen yang berubah, dan kita faham juga kadang-kadang sentimen itu ada tapi mungkin tidak cukup tinggi untuk mengubah keadaan pada hari ini kan. Tapi pada akan datang saya beritahu kan. Jadi dan kita faham juga daripada segi nama, penjenamaan, ketokohan itu penting kan. Kalau kita berbanding dengan semata-mata orang baru
melainkan kalau parti itu jenama yang kuat. Tanpa ada jenama parti yang kuat, calon yang berkeupayaan kan penting. Dan malah kalau kita lihat kan, dalam 6 buah negeri ni, baik dalam parti yang memerintah dan juga parti berbangkang, faktor ketokohan MB dan juga alternatif kepada MB tu sangat penting. Contohnya di Kedah kan. Alternatif yang ada daripada Pakatan Harapan tu mungkin kurang nampak. Sebab tu Sanusi agak mendominasi. Kalau di Selangor mungkin sebab dua-dua ni ada nama kan, MB dan juga bekas MB. Jadi orang nampak mungkin ada fight kan. Tapi di Negeri Sembilan dengan Amiruddin, siapa calon daripada Perikatan Nasional? Jadi faktor jaguh di peringkat negeri ni penting. Jadi kalau orang tengok kan, satu side ada ketokohannya, satu side lagi, siapa lawannya? Jadi Kelantan, siapa challenge, walaupun ada keluar laporan pada hari ini akan ditukar kan, tapi siapakah jago di peringkat berbangkang yang boleh dibawa ke hadapan untuk dicalonkan sebagai menteri besar? Malah di peringkat berbangkang sendiri di Kelantan tidak memberi apa-apa nama kan. Dan sedangkan ketokohan ini, leadership, credibility kepimpinan ini sangat-sangat diperlukan. Jadi kalau di peringkat negeri tidak ada tokoh alternatif yang berwibawa boleh menandingi ataupun mengatasi yang semasa kan, bermasalah sebenarnya kan. Sekali lagi parti dan calon saling melengkapi lah, dan faktor calon itu juga tak dapat kita ketepi kan. Esther, wajar tahu tak untuk setiap pembangkang yang ada di negeri-negeri, mereka mempunyai seorang pengganti calon MB, alternatif untuk MB, dan juga kabinet bayangan itu yang dirasakan perlu digerakkan dan juga dibentangkan kepada rakyat. Siapa yang akan jadi ini? Siapa yang akan membawa kepada isu ini jika ada sebagai alternatif? Untuk mempunyai seorang pembangkang menteri ke? Soalan saudara tadi. Maksud saya kira Untuk macam bersaing kita ada bersama, persaingan tu. Tokoh-tokoh juga nama besar seperti disebut oleh Dr. Nazri sebentar tadi, ia mainkan peranan yang cukup penting kan dalam kita mencorak dan juga menarik minat pengundi. Jadi bagaimana untuk kita lihat pembentukan kabinet bayangan itu penting juga untuk membawa cerita bahawa jika satu kerajaan ini gagal melaksanakan beberapa perkara, kita ada individu-individu yang akan menggalas tugas tersebut di kemudian hari. Bagi Esther penting? Sebenarnya bagi saya penting sebab kalau kita melihat dalam tempoh COVID-19 ni, pertukaran kerajaan berlaku sering kali di mana rakyat memilih seorang tetapi yang memegang jawatan tu orang lain. So apabila kita ada alternate list of leaders di negara Malaysia ataupun di setiap negeri, perkara itu akan membantu di mana bukan sekadar kerajaan sahaja yang kena menggerakkan kebajikan ataupun kerja bagi masyarakat. Pembangkang juga mereka mempunyai visi dan misi dan juga mereka juga mempunyai idea untuk membantu rakyat. So apabila kedua-dua mereka bergerak secara selari, perkara itu akan membawa satu kesan yang sangat baik. Dan apabila kita ada suatu alternate pembangkang ini, jika berlaku apa-apa situasi, rakyat tidak panik. Mereka tidak terlepas tangan sahaja. Mereka ada seseorang yang boleh memimpin mereka ke arah yang lebih baik. So itu adalah pandangan saya. Dan apa pun keputusan mungkin pada malam ni, Hafizi, kita melihatkan di sini juga kita nak tahu bagaimana sebenarnya keupayaan Barisan Nasional dan juga gabungan koalisi ini, PH dan juga BN. Tapi dalam masa yang sama kita nak lihat juga apa pun mungkin keputusan itu kalau tidak berpihak lah. Adakah itu akan memberi kesan moral kepada Barisan Nasional terutamanya? Pandangan Hafizi. Terutamanya Barisan Nasional. Bagi saya UMNO terutamanya akan melalui satu proses refleksi semula sama ada ini adalah sesuatu yang akan umbi benar-benar mahukan ataupun tidak. Kerana kalau kali ini UMNO terutamanya tidak dapat mengekalkan kerusi yang mereka telah diletakkan untuk bertanding, itu bermaksud bahawa undi Melayu kini sudah beralih bukan sahaja dari Pakatan Harapan tetapi dari Barisan Nasional dan UMNO juga, dan untuk menarik mereka kembali itu adalah merupakan sesuatu yang lebih sukar daripada untuk menjamin apa yang ada sekarang inilah. Jadi bagi saya ini bergantung kembali kepada apa yang disebutkan oleh Dr. Nazri. Keputusan tersebut perlu dibawa oleh akar umbi dan pimpinan tempatan parti dan kemudiannya dibincangkan bersama dalam majlis tertinggi. Tetapi isunya sekarang adalah kebanyakan daripada ahli majlis tertinggi dalam UMNO merupakan orang yang datang dari kem Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri. Jadi itu merupakan satu konflik dalaman UMNO yang mereka perlu selesaikan, terutamanya jika mereka kalah
kali ini dan kalah besar, bukan sahaja kalah tipis. Dan untuk mengatasi perkara tersebut adalah sangat sukar memandangkan ada kekangan-kekangan dari segi perlembagaan UMNO tersebut sendiri yang lebih memihak kepada mereka yang memegang kuasa daripada mereka yang mahu membawa perubahan dari luar jawatan politik dalam parti. Apa tempias dia kepada Pakatan Harapan, Dr. Nazri, jika UMNO dan juga Barisan Nasional berkedudukan sedemikian rupa? Sebab dia gabungan kan, dan Pakatan sangat memerlukan undi Melayu, dan dilihat UMNO ni macam subkontraktor lah in a way kan, dalam mendapatkan undi Melayu. Sebab kita faham sebagaimana data yang dibentangkan oleh Hafizi tadi, undi Pakatan Harapan dalam kalangan orang Melayu tak ramai kan, sekitar 10 ke 20 lah paling ramai pun. Jadi diharapkan dengan ada main subkontraktor yang baru ni dapat ditambahkan ke jumlah yang lebih tinggi lah. Jadi kesan kepada Pakatan Harapan kita lihat daripada dua peringkat lah kot kan, daripada negeri dan juga daripada persekutuan kan, daripada walaupun boleh ada sikap-sikap menolak kan dalam state of denial dan sebagainya, tapi perancangan dah ada kan. Kalau begini keputusannya, apakah langkah-langkahnya, apa jika tidak, apa pula langkah-langkahnya. Tapi bagi saya kan, melihat walaupun ni keputusan belum keluar lagi, meskipun ada perpecahan yang agak besar, identity crisis kan dalam Barisan Nasional, tetapi jumlah pengundi hardcore yang ada, yang mengundi atas parti, bukannya atas pemimpin ataupun calon kan, sedikit sebanyak membantu Pakatan Harapan dan memungkinkan keputusan yang walaupun sengit tapi lebih ke arah status quo bagi saya kan. Jadi kesan kepada Pakatan Harapan bagi saya for now pada ketika ini selamat. Lebih sukar kepada Barisan Nasional. Jadi Dr. Nazri, status quo. Esther, status quo ke? Sebab kita tengok banyak kajian Lihat Center, apa lagi ya, banyaklah kajian-kajian dilontarkan, banyak yang menyatakan bahawa status quo. Tapi menarik untuk kita tengok sebab katanya persaingan sengit, terutama di Selangor, Pulau Pinang, Terengganu. Jadi untuk Esther macam mana? Untuk kemenangan ke bagi tak apa, kita boleh predik 3-3 ke 5-2 ke kan, macam mana? So bagi saya sebenarnya dia bergantung kepada demografi yang itu pertama, dan juga kepada masyarakat itu sendiri. Sebab kalau kita melihat walaupun kita ada rakyat yang berbilang kaum di negara Malaysia, mereka juga ada yang percaya akan Perikatan Nasional, ada juga percaya akan Pakatan Harapan. So saya rasa pada zaman sekarang masyarakat kita, mereka lebih fokuskan kepada manifesto yang disampaikan, tidak melihat kepada sumbangan. Sebab kalau kita hanya melihat kepada manifesto sahaja, kepada parti politik sahaja, masalah dia pemimpin yang ada kualiti dalam parti lain, mereka tidak diberikan tempat untuk menjadi seorang pemimpin yang masa akan datang. Dan juga saya nak menekankan satu perkara di sini, kalau kita melihat ramai pemimpin dah lebih 3 term, 4 term memegang jawatan sebagai ahli parlimen. Mereka masih sekarang tidak memberi ruang kepada pemuda ataupun pemimpin muda di negeri masing-masing. Oleh itu, apabila saya melihat perkara ini, kemenangan itu dia akan berpihak kepada siapa yang melaksanakan inisiatif bagi membantu masyarakat. Mereka bukan hanya memberi janji kosong tetapi merealisasikan manifesto mereka. Itu adalah pandangan saya. Besar harapan anak muda tu. Hafizi, what's your number? Itu kan? What's your number? And kita nak habis ni, lagi 2 minit. Okay. Bagi saya mungkin 3-3. Mungkin 3-3 status quo juga. Sebabnya yang sudah jelas adalah di Kedah, Kelantan, Terengganu, melalui apa yang kita lalui masa PRU 15. Tetapi di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, bahagian seberang, agak sukar untuk mengalih undi Melayu sahaja kerana kamu juga memerlukan, parti politik juga memerlukan undi bukan Melayu. Tapi dengan apa yang kita dapat lihat, dengan kadar turun mengundi yang agak rendah, itu bermaksud ada kerusi-kerusi marginal, terutamanya di Selangor, di Negeri Sembilan, di Seberang Jaya, Seberang Perai, ada kemungkinannya akan jatuh kepada parti-parti yang mereka tidak sangka pun akan jatuh. Kerana dengan kadar turun mengundi yang turun, ini juga akan bermaksud ada lebih kurang lagi bakal pengundi daripada golongan bukan Melayu, terutamanya yang boleh offset kepada swing daripada undi Melayu yang ada kemungkinan besarnya akan pergi ke arah PN. Jadi itu merupakan satu risiko yang sangat besar dan harap lebih ramai lagi pengundi akan turun mengundi supaya apa yang terjadi ini adalah satu refleksi kepada apa yang sebenarnya rakyat mahukan dan bukan hanya sesetengah kaum. Setengah orang fikir
Sebab kan ramai yang predik status quo, buat apa nak turun mengundi? Jadi Dr. Nazri tolong jelaskan kepada orang ramai kenapa penting, walaupun satu undi tu kenapa penting orang kena turun dalam masa 30 saat. Status quo tu kalau pihak 2022 sebenarnya kan. Ini sengit apa-apa boleh berlaku dan sangat bergantung sebagaimana kata Cik Hafizi dengan jumlah turun mengundi. Kalau jumlah turun mengundi tu rendah, ada kemungkinan keputusan itu tidak reflect 2022. Sebab tu satu undi sangat berharga. Baik, kita hampir ke jam 3.30 petang. Ada lebih kurang 2 jam lagi untuk anda yang belum mengundi untuk keluar mengundi. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada ketiga tetamu kita pada hari ini, Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, Ketua Program Sains Politik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM, Hafizi Razali, Pengarah Bawah Grup Asia, Izel Nangai, Ahli Parlimen Belia Malaysia. Terima kasih dan kepada juga pengerusi ketiga-tiganya. Angkatan Belia MFLS Negeri Sembilan. Terima kasih kerana sudi pertemuan kami 2 jam setengah ni. Banyak kita bincangkan. Saya kira kalau cerita politik memang tak habis, tapi kami semua terpaksa pas kepada rakan setugas kami yang seterusnya untuk membawakan diskusi dan juga penutup lah saya kira pilihan raya negeri. Selepas ini kita ada siapa? Penutup untuk penutupan undi, bukan habis lagi. Keputusannya malam nanti. Betul. Saya kira setakat pukul 3.25 ni undian masih berjalan, tutup pukul 6. Ingatlah orang ramai, setiap satu undi itu adalah sangat-sangat penting untuk kita pastikan bahawa proses demokrasi itu kita raikan. Jangan kira faktor-faktor yang orang kata boleh kita pinggirkan. Faktor-faktor kecil janganlah membuatkan kita rasakan kita tak perlu mengundi, kerana setiap satu undi itu adalah sangat penting dan ia boleh membawa kepada satu perubahan yang cukup besar dalam setiap Nanti awak pula dah jadi ahli panel Okey, baik, dengan itu sekian saja diskusi kami. Saya Gigi Ahmad dan saya Hafizah Zaman Sarfi. Daripada mana ni?